المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير علينا العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan, situ kan kita tajuk urus kan, syahadan. Maka jika situ situ kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan. Baik. Sekali lagi kita ulangi supaya kita dapat letak baris kelak. Jadi, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan. Hadis ni siapa riwayat? Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain daripada Imam Muslim. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Baik. Artinya bahawasanya aku sanya ditutup atas hatiku
yakni dengan nur, dan bahwasanya aku sesungguhnya istighfar Allah dalam sehari 70 kali. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya dan curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam majlis pada pagi ini. Majlis tak lain tak bukan majlis ini ialah majlis ilmu, majlis penyucian, majlis pembersihan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, sedikit sebelum kita mula, dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala ni, nak kongsikan sedikit untuk kita ini gemar berada di dalam majlis ilmu. Tak kira lah ilmu apa pun, asalkan dia ilmu syarak. Sebab kita ni kadang-kadang kita pilih, ustaz tu ngajak aku nak duk, tapi kalau ustaz lain ngajak aku tak mau duk. Kita pilih. Sebab masing-masing dia ada minat dia, kan? Ada minat dia. Macam kita jugalah yang suka makan. Kawan ni suka makan kedai itu, aku tak minat kedai itu. Kawan ni pula kata aku suka makan di kedai itu. Sebab apa? Dia kedai petani, ada anak dara petani, kan? Aku tak minat situ. Contohnya, dia tak sama. Kerana cita rasa manusia itu tak sama. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad alima kullu unasin mashrabahum. Qad alima kullu unasin mashrabahum. Sesungguhnya setiap orang itu dia tahu mashrab dia. Mashrab ni maksudnya tempat minum dia, kegemaran dia, cita rasa dia. Cita rasa kawan ni fiqh, maka dia suka duduk dalam majlis fiqh. Dengar usuluddin dia tak mau pening kepala, dengar tasawuf lagi serabut, kan? Jadi dia tak suka duduk dalam majlis itu, dia suka duduk dalam fiqh. Ada setengah orang masyrabnya, cita rasanya sirah nabawiyah, ilmu sejarah, ilmu tarikh. Bila dengar tauhid, dia tak mau pula. Macam-macam. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita duduk dalam majlis apa pun, kita kena faham konsep ini. Konsep apa? Iaitu konsep kita berada di dalam majlis ilmu. Maka orang yang berada di dalam majlis ilmu, dia mendapat beberapa karamah, mendapat beberapa kemuliaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, dia akan mendapat karamah, iaitu dia disebut sebagai talibul ilmi. Dia seorang penuntut ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu, maka kita ini mendapat karamah. Apa karamah? Kemuliaannya iaitu talibul ilmi, penuntut ilmu. Payah sikit nak faham penuntut ilmu. Kita guna bahasa yang mudah faham. Apa dia? Orang mengaji. Orang mengaji. Dia tu siapa? Orang mengaji tu.
Dapat tak kemuliaan? Bila orang sebut kita orang mengaji tu, bukan taik judi tu. Kalau orang sebut kita taik judi lah ke mana? Kehinaan ke kemuliaan? Itu satu bentuk kehinaan. Oh tu taik judi tu. Nah, jadi itu kehinaan. Tapi bila orang tengok kita, orang tak kata, ini bukan taik judi ni, ini orang mengaji ni. Nampak? Itu satu karamah. Itu satu kemuliaan. Jadi selagi mana atau selama mana kita ini berada dalam majlis ilmu, maka kita mendapat kemuliaan sebagai seorang penuntut ilmu. Orang panggil kita bahawa, oh tu orang mengaji tu, tu orang reti tu, tu kemuliaan. Orang tak panggil kita tu orang jahil, orang tak panggil kita tu taik judi, orang tak panggil gitu. Tapi orang panggil kita orang mengaji tu, tu orang mengaji tu. Talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, itu satu kemuliaan. Dan yang kedua, selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu, maka selagi itu kita dilimpahi, dicucuri, dilingkungi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah kalau 3 jam. Tonton seperti duduk tadi pukul 9 sampai pukul 10 sampai pukul 12. 12 ke hari ni. Contohlah. Jadi 3 jam kita duduk, 9, 10, 11, 12, 3 jam kita duduk. Selama 3 jam kita di dalam curahan dan cucuran limpahan rahmat Tuhan. Kalau kita duduk di luar pada majlis ilmu, belum tentu dalam rahmat, belum tentu juga di dalam curahan limpahan rahmat. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu, selama kita duduk tu 3 jam ke 4 jam ke, selama tu kita dicucuri dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 2. Itu karamah, kemuliaan penuntut ilmu. Dan yang ketiga, karamah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu itu, iaitu apa? Iaitu kita dicegah daripada melakukan dosa dan maksiat. Tercegah. Takkan kita nak duduk majlis ilmu ni, kita nak mengumpat orang. Cuba tak duduk dalam majlis ni tengok, mesti sembang. Menantu kawan tu tak segak mana dengan menantu aku. Lah kan musim nikah. Menantu kawan tu tak handsome mana, aku handsome lagi daripada dia. Macam tu. Takkan kita duduk dalam majlis ilmu ni kita nak mengumpat perihal tepi kain orang, tak kan? Maka lidah kita dah tercegah daripada buat dosa. Takkan dalam majlis ilmu ni kita nak tengok aurat orang, maka mata kita sudah tercegah daripada melihat benda yang diharam. Takkan dalam majlis ilmu ni kita nak dengar aib-aib orang dan sebagainya, telinga kita sudah tercegah daripada mendengar benda yang dilarang oleh Allah. Takkan kita dalam majlis ilmu ini kaki kita nak berjalan ke tempat-tempat maksiat, maka kaki kita sudah tercegah daripada berjalan ke tempat yang dilarang oleh Allah. Demikian seterusnya. Selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, anggota-anggota kita sudah tercegah daripada berbuat maksiat. Inilah tuan-tuan tarbiyah sufiyah. Duduk dalam majlis kebaikan, tercegah daripada kejahatan. Itu tarbiyah, latihan. Kita tak sedar benda tu. Kita tak sedar. Bagi
lagi ada kesedaran. Duduk dalam majlis kebaikan, insya-Allah tercegah kita daripada melakukan keburukan dan juga kejahatan. Itu yang ketiga. Ini karamah, satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Dan yang keempat apa lagi? Karamah kita duduk berada dalam majlis ilmu ini ialah kita mendapat kemuliaan daripada para malaikat. Tuan-tuan, sekarang ni kita nampak zahirnya kita duduk atas kapet baldu. Kapet baldu kan, Raudhah Madinah. Kalau teringatkan Madinah, tengok kapet ni lah. InsyaAllah teringatkan Madinah kan, Raudhah. Tapi realiti ni, realiti sebenarnya kita bukan duduk di atas kapet, tapi kita duduk di atas sayap malaikat. Ini kerana Nabi SAW bersabda, Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Hadis ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi, yang bermaksud sesungguhnya para malaikat itu menghamparkan la tada'u ajnihataha, menghamparkan sayap-sayapnya. Ni kita duduk atas hamparan sayap malaikat ni, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Jangan main-main tuan-tuan, ni sabda Nabi kan? Kerana diceritakan bahawa di zaman dahulu ada satu orang dia bermain-main dengan hadis ini. Betul ke kita duduk sayap malaikat? Betul ke? Mereka nak rasa tengok. Last kali dia rasa dirinya terangkat, diangkat naik, sehingga dia rasa takut. Jangan main-main. Ini hadis Nabi, hadis sahih kan, benda yang kita kena yakini. Sekarang kita bukan duduk atas kapet, tapi duduk atas sayap malaikat, yang malaikat hamparkan kepada kita. Kerana baridan bima yasna'u, kerana dia suka reda dengan apa yang dibuat oleh sang penuntut ilmu tadi. Itulah. Ini karamah. Ada siapa boleh duduk atas sayap malaikat? Kita duduk atas sayap malaikat. Dan yang berikutnya, majlis ilmu ni tuan-tuan bukan majlis biasa, majlis karamah. Kerana dalam majlis ilmu insya-Allah kita akan terbentuk akhlak. Ini juga tarbiyah. Kita boleh ambil akhlak, pelajari akhlak, perbetulkan akhlak, perbetulkan niat hati kita. Itu akhlak. Maka semakin bertambah ilmu, insya-Allah akan semakin bertambah akhlak dan adab kita. Itu kena duduk dalam majlis ilmu, tarbiyah kan? Habis. Dan begitu juga di dalam kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita akan mendapat barakah, keberkatan, yakni akan dapat percambahan, bertambah-tambah baik lagi, bertambah-tambah cambah lagi, panggil akhlak kita, ilmu kita barakat, iaitu berkat ilmu, berkat majlis ilmu, berkat tuan kitab yang kita baca kan? Dan juga berkat guru, dapat banyak barakat, keberkatan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi selain daripada tu, kita akan dapat
kita akan dapat nazrah. Apa itu nazrah? Pandangan seorang guru kepada murid. Tuan-tuan tahu apa rahsia pandangan guru kepada murid? Kan? Tuan-tuan tahu tak apa rahsia hikmah pandangan seorang guru kepada murid? Apa hikmahnya? Hikmahnya akan mendapat sa'adah, akan mendapat kebahagiaan, keberuntungan. Ini sebagaimana diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad Nawawi Banten menghikayatkan satu hikayat seorang ulama besar, iaitu Al-Imam As-Suhrawardi. Al-Imam As-Suhrawardi satu ketika dia berada di Masjid Khif di Mina. Lalu dia duduk di Masjid Khif itu, dia bukan duduk i'tikaf, tapi dia duduk mengelilingi Masjid Khif tersebut. Dia tawaf. Jadi dia mengelilingi di Masjid Khif tu, maka orang tengok dia. Lalu orang kata, wahai imam, engkau duduk mengelilingi Masjid Khif di Mina ni pasal apa? Awak tak duduk dalam masjid tu i'tikaf ke, berzikir ke, baca Al-Quran ke, bersalat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ke? Maka apa jawab Imam As-Suhrawardi? Jawab Imam As-Suhrawardi, dia kata apa? Inna lillahi ibadan iza nazaru ila syakhsi aksabuhu sa'adatan fa ana atlubu zalik. Maksudnya, sesungguhnya ada bagi Allah Ta'ala itu ibadah, ada beberapa orang hamba, iza nazaru ila syakhsi aksabuhu sa'adah. Hamba-hamba ni bila mereka memandang kepada seseorang, maka orang itu akan mendapat kebahagiaan. Ni ingat tuan-tuan, dalam dunia ini ada hamba-hamba Allah yang khususiyah, yang istimewa. Mereka ni kalau mereka tengok kita, kita akan dapat bahagia. Kalau mereka pandang kita, kita akan dapat bertuah. Baik itu kita disuruh pergi ziarah Tok Guru, bukan ziarah artis. Pergi ziarah Tok Guru, hak sepuh-sepuh, hak tua-tua. Cari guru yang berkat, yang barakah. Suruh mereka pandang kita. Kalau mereka pandang kita, mereka tengok kita, kita dapat sa'adah, kita dapat kebahagiaan, kita dapat kesenangan, kita dapat keselamatan. Maka Imam As-Suhrawardi kata, an atlubu zalik, aku duk keliling masjid ni, aku duk cari ni, cari hamba-hamba ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, kita kena cari di masjid ni. Tok Guru mengajak di masjid, Tok Syekh mengajak di masjid, para habaib mengajak di masjid. Kan kita pergi jumpa mereka, bagi mereka tengok kita. Tak apa dah. Tak apa dah. Macam contoh baru ni, Habib Mustafa Al-Haddad datang ke Pondok Gajah Teriak. Sampai cikgu Ak salam, dia kenal, tak apa
apa? Cikgu dapat sa'adah, dapat kebahagiaan. Kan? Dia kenal tu, dia sebut kenal dah. Dapat pandangan ulama. Kan? Dapat pandangan ulama itu dia panggil dapat sa'adah. Jadi kita duduk dalam majlis ni dapat pandangan guru, kan? Itu barakah dan juga mendapat sa'adah, kebahagiaan. Hari inilah tuan-tuan sikit sebanyak mengenai karamah majlis ilmu. Maka cikgu sebut tadi, jangan kita ponteng, kan? Jangan ponteng majlis ilmu. Bahasa Kedah panggil tuang. Jangan tuang majlis ilmu. Hadir dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu ini banyak karamah dia, banyak keistimewaan dia. Baik, jadi kita sambung pengajian kitab kita pada pagi ini, iaitu mana menceritakan tentang cara bab taubat. Dia anjurkan kita supaya kita bertaubat, kerana taubat itulah awal perjalanan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok hadis ni. Katanya, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 70 marratan. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain daripada Imam Muslim. Apa maksud? Katanya, artinya bahawasanya ditutup atas hatiku. Apa makna ditutup atas hatiku? Ada tafsir, yakni dengan nur, dengan cahaya ilahi. Nur, kita tulis sikit, yakni nur ilahi. Tuan-tuan bayangkan, ditutupkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya. Artinya apa? Artinya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi, diliputi dengan cahaya. Sikit pun tidak ada zulmah, sikit pun tidak ada kegelapan. Sebab ditutupi, kan? Bila tutup, benda lain boleh masuk tak? Tak boleh masuk juga. Artinya tak ada ruang, tidak ada satu ruang pun kegelapan, kejahatan boleh memasuki ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana hati Rasulullah sudah pun ditutup, tak boleh masuk. Artinya apa lagi? Artinya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bercahaya. Allahu akbar. Ini juga boleh kita kembali kepada pembicaraan kita dulu, iaitu Nur Muhammadiyah. Penuh dalam hati kita Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan cahaya-cahaya ketuhanan. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau tempat itu dipenuhi dengan cahaya, bagaimana? Allahu akbar. Baik, itu pun tuan-tuan, buat tengok. Dan bahawasanya aku sesungguhnya istighfar Allah di dalam sehari 70 kali. Tu dalam keadaan hati Nabi kita penuh dengan cahaya tu pun Nabi kita masih lagi beristighfar tiap-tiap hari 70 kali. Kita penuh dengan apa? Hati kita penuh dengan apa? Macam-macam kan? Hati kita penuh dengan macam-macam. Tu pun nak istighfar 7 kali tak boleh. Allahu akbar. Nah. Artinya apa di sini?
Jadi sekarang ni kalau nak hurai jadi panjang. Kalau nak tengok, saya cuma bagi tahu, nak tengok boleh tengok panjang perbahasan ni, boleh tengok dalam kitab Sirajut Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin. Dia hurai apa makna Nabi kita minta ampun, Nabi kita beristighfar tu. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa, kan? Dan diampun dah dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Habis kenapa lagi Nabi kita nak istighfar? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pula lagi maksum, terpelihara daripada mengerjakan maksiat zahir dan batin. Yakni Nabi kita itu bersifat dengan ismah zahiriyah dan ismah batiniyah. Terpelihara zahirnya daripada melakukan maksiat, terpelihara juga batinnya daripada melakukan maksiat batin. Tak ada. Habis Nabi kita beristighfar, buat apa lagi? Ini ulama' dia hurai panjang. Apa makna istighfar? Dia rojak balik kepada tadi, la yughanu, ditutup. Jadi istighfar dengan makna satara. Itu satu wajah, mana tutup. Artinya tak ada jalan dan kejahatan atau maksiat nak masuk kepada Nabi kerana ditutup. Itu salah satu huraian ulama' mengenai ulama' hadis mengenai istighfar Nabi. Istighfar Nabi. Dan di antara ulama' menghuraikan juga Nabi istighfar 70 tu kerana Nabi kita nak apa? Nak mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Ini berlaku kepada hadis yang berbunyi, Nabi kita kana yaqumu bil-lail hatta tawarramat qadamahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bangun malam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bengkak dua tapak kakinya. Pasal apa bengkak tapak kaki? Bukan kencing manis, bukan darah tinggi, bukan gaut, tak. Tapi kerana Nabi kita berdiri lama. Berdiri lama. Nabi kita semayang malam tak banyak, bukan sampai 3-400 rakaat. Hanya Nabi kita semayang malam 8 rakaat ya. Dan begitu juga disebut dalam kitab yang lain 12 rakaat, tak lebih daripada 12 rakaat. Semayang malam Nabi kita 8 rakaat atau tak lebih daripada 12 rakaat. Kita kalau ikut semayang malam khususnya di bulan Ramadan, berapa rakaat? Berapa rakaat? 23 tu tak campur dengan ba'diyah Isyak. Campur dengan ba'diyah Isyak lagi. Jadi 25. Nah, 25. Tarawih 20. Bengkak tak kaki? Tak bengkak. Nabi kita baru 12 rakaat atau 8 rakaat bengkak kaki. Pasal apa beza? Apa beza? Kita nak bengkak lagu mana? Tak ada nak baca Fatihah lagi, tu imam serokok lah. Makmum tak ada nak baca Fatihah habis, tu imam rokok. Popa. Oh, cepat ya. Tak ada nak bengkak kaki. Cepatnya tarawih kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 1 rakaat lama berdirinya, sehingga diriwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah 1 rakaat Nabi 4 surah yang panjang-panjang Nabi kita baca. Surah Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa kan, panjang-panjang, mau tak bengkak kaki berdiri lama. Tu, situ. Di sinilah kita ambil faham bahawa Allah tidak tilik, tidak pandang kepada kamiyah, yakni quantity. Tak tengok pada bilangan, tapi Allah Subhanahu wa taala pandang kepada kaifiyah. Kaifiyah artinya kualiti. Kualiti. Kalau banyak pun tak ada kualiti, nak buat apa? Kan? Dia nak hak kualiti. Macam tu kita mengaji pun, kalau baca banyak pun tak ada isi, nak buat apa? Ngaji sikit sudah, banyak isi, tak apa. Setuju tak? Kalau tak setuju, kita khatam hari ni. Kita tanya orang. Bagi ada kualiti dia. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok sini, itu ditafsirkan oleh ulama ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, atatakallafu bihaza, kenapakah engkau membebankan diri engkau dengan ini? Ismayang sampai bengkak kaki ni. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah Ta'ala telah ampunkan dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Ini satu bentuk jawapan. Apa makna mengampun? Dengan makna satara, menutup, atau menyatakan nikmat Tuhan bagi. Jadi banyak, sebab tu saya kata kena sembang bab ni panjang. Cuma saya bab tempat rujukan, kalau nak rujuk yang dibahaskan oleh Syekh Dahlan Al-Qadiri dalam kitabnya Sirajut Talibin, syarah bagi Minhajul Abidin. Bahasan panjang mengenai minta ampun Rasulullah ni. Jadi Rasulullah nak minta ampun bahawa dia tak berdosa, sebab dia maksum kan? Dia diampun dah oleh Allah Subhanahu wa taala dosa. Jadi apa makna minta ampun Rasulullah? Setiap hari 70 kali. Ni tafsir yang ketiga, iaitu nak mengajar umat. Nak mengajar umat seolah-olah gini, aku yang maksum ni pun aku minta ampun kat Tuhan. Lepas tu kamu, wahai umat-umatku yang bukan maksum, tak erti nak minta ampun lagi kah? Seolah-olahnya gitu. Artinya kita kena minta ampun, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa dan maksiat yang kita lakukan itu. Kena lebih lagi daripada 70 kali. Lebih lagi daripada tu. Itu maksud dia. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatinya sudah dipenuhi dengan nur, dengan cahaya, kemudian hatinya ditutup. La yughanu 'alal qalbi. Ditutupkan atas hatiku, dipenuh dengan cahaya ilahi. Allahu akbar. Ini maka kita tengok, ketahui olehmu. Tengok kita. Apabila adalah ditutup hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nur dan minta ampun ia Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah 70 kali tiap-tiap hari, dan Maha Suci ia Nabi sallallahu alaihi wasallam tu suci daripada dosa. Yang ni kerana Nabi kita maksum. Jadi maka betapa pula hal hamba kita ni yang ditutup hatinya, hati hamba tu dengan gelap, yakni dengan zulmah, dengan kegelapan. Siapa kita sebut tadi? Kalau Nabi kita itu hatinya ditutup dengan cahaya,
Dan Nabi kita setiap hari minta ampun kepada Allah Ta'ala 70 kali. Maka bagaimana dengan kita ni, yang hati kita ditutup dengan kegelapan, dan tiap-tiap hari pula kita buat maksiat dosa. Allah, artinya kita mesti lebih lagi daripada itu. Kena usaha biar hati kita jernih, hati kita terang. Baik tuan-tuan, apabila kita nak sebut kejernihan hati atau bagi cahaya bersinarnya hati, bagaimana? Tuan-tuan nak buat bagaimana? Nak bagi terang hati. Alah, senang ya, pergi jumpa Pak Syekh, minta ayat menerang hati, gitu. Tapi jumpa Tok Guru, ya, tolong buat ayat menerang hati sikit. Dia bagi ayat apa? Ayat kopi. Macam mana nak terang hati ayat kopi hitam? Ada. Jadi ada beberapa perkara yang ulama menyebut untuk menerangkan hati kita. Apa dia? Iaitu yang pertama, kasratus zikri, perbanyakkan zikir. InsyaAllah, bila kita banyak zikir, hati kita akan jadi terang, hati kita juga akan jernih. Baik, kerana zikir itu menabati sabun lah. Seperti mana kita nak menyucikan pakaian yang kotor, iaitu menggunakan sabun. Maka macam itulah kita nak menyuci dan nak membersihkan hati yang gelap dengan zikrullah dan istighfar. Banyak zikir dengan banyak cakap. Kalau banyak cakap, itu gelap hati. Banyak sedih dengan pekerjaan akhirat. Jangan banyak sedih dengan pekerjaan dunia. Kerana kata Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, hammul dunya zulmatun fi qabrihi wa hammul akhirati nurun fi qabrihi. Sedih pada perkara dunia itu menyebabkan gelap dalam hati. Sedih pada pekerjaan akhirat itu menyebabkan cahaya di dalam hati dan kubur kita. Tuan-tuan jangan sedih kalau tuan-tuan dibuang kerja dunia. Sedih aku, dan aku dipecat, dijatuh pangkat. Kalau kita sedih dengan kerja dunia, itu hati kita jadi gelap. Bukan takat gelap hati, nanti kita mati masuk dalam kubur, kubur kita juga gelap. Sedih aku tak dapat RM100. Kalau ni orang duk dapat RM100 kan, apa rahmah ke apa? Pasal apa tak dapat? Pasal nama aku naik di LHDN. Sedih tak dapat RM100. Itu kita sedih dengan pekerjaan dunia. Maka tuan-tuan, sedih dengan pekerjaan dunia itu zulmah, gelap dalam hati. Jangan sedih. Kita kena sedih. Aku rasa sedih hari ni. Pasal apa? Tak boleh main mengaji, anak balik.
Hak tu sedih lagu tu baru ada nur, baru munawwir, barulah bercahaya di dalam hati kita. Kita sedih. Oh, sedih aku hari ni tak dapat sembahyang jemaah. Bangkit lewat sikit. Kan, contohnya terlepas sembahyang jemaah. Kita sedih lagu tu. Baru nur, baru cahaya. Tapi kalau sedih dengan pekerjaan dunia, itu zulmah, menggelapkan dalam hati kita. Tak payah sedih kan? Tak payah sedih dengan kerja dunia. Mana anak aku tak dapat kerja, orang lain dapat kerja. Walhal dia pun mengaji sekali, tapi anak dia dapat kerja, anakku tak dapat kerja. Sedih aku, cik hati aku. Kita sedih dengan pekerjaan dunia, itu zulmah, itu gelap dalam hati. Tak payah sedih kan? Tak payah bersedih. Ini nak cerita mengenai jernih hati kan? Bagi bersih hati, iaitu dengan banyak zikir. Jangan sedih dengan pekerjaan dunia. Lagi nak jernih hati ialah kena baca Quran dengan bertadabbur. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran serta kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran tersebut. Contoh seperti begini. Seperti kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Aizzud dunya bil ma'al wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Kemuliaan dunia itu adalah dengan harta, duit. Sedangkan kemuliaan akhirat itu adalah dengan amal-amal soleh. Kenapa Sayyidina Umar kata macam tu? Kerana Sayyidina Umar dia memikir manusia hari ini suka tak kepada kemuliaan? Cuba tanya kita masing-masing. Suka tak kita kepada kemuliaan? Suka kan? Tak ada orang tak suka. Tanyalah siapa pun, nak tak mulia? Nak. Siapa tak nak? Tanya orang gila pun dia jawab, aku nak juga mulia. Semua nak kemuliaan. Jadi kemuliaan tu dia ada dua. Ada kemuliaan dunia, ada kemuliaan akhirat. Dan ada kemuliaan dunia dan akhirat. Gitu kita sebut. Jadi kemuliaan dunia kata Sayyidina Umar dengan harta. Sedangkan kemuliaan akhirat itu dengan salihil a'mal, amalan-amalan yang saleh, amal saleh. Jadi tuan-tuan, hari ini manusia dia cari kepada dunia. Ini dipanggil dunia mu'zarah. Dunia yang diutamakan atau mementingkan dunia, mendahului dunia, ataupun orang panggil mengutamakan dunia. Maka kita cari dunia. Bila cari dunia, himpun harta dunia, duit banyak. Maka cuba kita fikir, himpun duit banyak, harta banyak, boleh bawa mati kah? Tak. Cuba perhatikan ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Tuhan firman kan, ma indakum yanfadu, setiap apa yang ada di sisi kamu itu akan binasa. Kita himpun harta banyak, kita himpun duit banyak, semua akan binasa. Cuba tengok orang mati bawa tak bersama kita, tak bawa pun harta. Habis tu wa ma indallahi baqa, sedangkan barang yang ada di sisi Allah Ta'ala itulah yang kekal. Gunakan duit kita, harta kita untuk kekal, tak apa. Jangan gunakan duit kita atau harta kita untuk binasa.
Iaitu guna dunia untuk dunia, itu tidak ada apa-apa. Tapi gunalah dunia tadi untuk akhirah, insya-Allah itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita fikir lagu tu, baca Al-Quran, baca ayat tadi, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Di situ akan jernih bersih hati kita. Iaitu panggil qiraatul Quran bitadabbur. Baca Al-Quran dengan mentadabburkan ayat-ayat, makna-maknanya, insya-Allah itu akan jadi jernih hati. Macam itulah juga tuan-tuan, orang masuk kubur. Kalau masuk kubur kita tak bawa bekalan, apa jadi? Kita musafir tak bawa bekalan, tak bawa nasi. Orang dulu-dulu tak bawa nasi, tak bawa ubi kayu, tak bawa ayak, mati tengah jalan lah adanya. Macam tu juga orang masuk kubur tanpa ada apa-apa bekalan. Orang itu bandingannya seperti orang yang mengharungi lautan tanpa ada sampan. Ini perkataan yang diungkapkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur tanpa ada bekalan amal soleh, maka seolah-olahnya dia mengharungi lautan yang dalam tanpa sampan. Jadi lagu mana? Dia nak mengharungi lautan yang dalam tapi tak naik sampan. Jadi lagu mana? Mati, lemah, binasa gitu ya. Maka macam itulah orang yang masuk kubur tanpa ada apa-apa bekalan amal soleh. Ini nasihat-nasihat kepada kita kesemuanya untuk kita ambil berat dan juga ambil penting, kan? Di situ. Baik. Jadi kalau orang tanya kepada kita, Sayyidina Abu Bakar nasihat kat kita sakan, Sayyidina Umar pun nasihat kepada kita sakan, baik bekalan dia apa banyak lah. Kita nak nasihat ke orang, kita kena nasihat diri kita dulu. Mana kita nak suruh orang lain banyak beramal, kita kena banyak beramal dulu, barulah bagus, kan? Maka tuan-tuan nak tahu tak banyak mana amal soleh Sayyidina Abu Bakar dengan amal soleh Sayyidina Umar? Nak tahunya mana? Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dan juga berjumpa malaikat Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, sifli hasanati Abi Bakar." Wahai Jibril, engkau kemukakan pada aku, atau engkau sifatkan, atau engkau gambarkan pada aku amal-amal saleh kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Banyak mana amal saleh Abu Bakar? Jawab malaikat Jibril, "Lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha." Seandainya lautan itu dijadikan dakwat, pokok-pokok itu dijadikan pen untuk menulis, pokok kayu dibuat pen, kemudian celup dalam air laut itu sebagai dakwat, tulis segala amal soleh, segala kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Jibril jawab kata, "Lama hasartuha." Pasti aku tak dapat nak hitung, tak dapat aku nak tulis
kerana terlalu banyaknya kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh Abu Bakar ni. Aku sendiri tak boleh nak tulis. Banyak sangat. Lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Kalaulah lautan itu dijadikan tinta atau da'wan, dan pokok kayu semua atas muka bumi ini dijadikan pen, aqlam, pen untuk menulis kebaikan Abu Bakar, lama hasartuha. Aku tak mampu nak menghitungnya, aku tak mampu nak menulisnya. Banyak sangat. Allah, banyak tu kebaikan Abu Bakar. Kita boleh kira tak? Hak kita boleh kira tu. Wakau kat masjid basuh tanah banyak mana? Adalah sikit. Dekat masjid lain-lain lagi adalah sikit. Sikit ni kita boleh kira. Kalau kira-kira perasan tulisan surat tu sebelah muka tak habis, sikit sangat. Tapi Abu Bakar, malaikat kata tak boleh nak tulis, tak dapat nak hitung, tak dapat nak gambarkan banyaknya. Lepas itu Nabi tanya pula, sifli hasanati Umar, cuba engkau kemukakan pula, gambarkan pula, sifatkan pula bagaimana kebaikan Umar, amal-amal salih yang dilakukan oleh Umar. Jibril jawab mudah ya, hasanatu Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Satu kebajikan yang dilakukan Umar itu sama dengan satu daripada banyak kebaikan amal soleh yang dilakukan oleh Umar. Faham tak? Mudah fahamnya gini. Artinya, kalau nak dibandingkan kebajikan Sayyidina Abu Bakar, amal solehnya umpama laut. Sedangkan amal soleh Sayyidina Umar itu hanya setitik air laut saja. Setitik air laut saja. Nak banding amal soleh Sayyidina Umar dengan amal soleh Sayyidina Abu Bakar. Amal soleh Abu Bakar ibarat laut, manakala amal soleh Sayyidina Umar itu ibarat satu titik daripada air laut. Allahu Akbar. Itu Sayyidina Umar baru setitik. Kita ke mana? Baik itu saya nak pesan pada diri saya sendiri khususnya, dan kita ke semua, jangan duk perasan kita ni banyak dah buat kebajikan. Kita kena perasan kita ni banyak lagi tak buat baik, yang banyak kita buat jahat. Ini akan membangkitkan kita, merangsangkan kita untuk bertaubat. Ini kita tak lari pada tajuk taubat. Ini akan merangsangkan kita, mendorong kita, membangkitkan kita kepada banyak bertaubat, beristighfar di atas maksiat. Kerana maksiat kita banyak lagi daripada kebaikan kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kuliah kita mentarbiah, mendidik jiwa kita masing-masing bagi ada sahwah. Sahwah mana? Kesedaran. Bagi ada kesedaran diri betapa kita ni jauh lagi daripada Allah. Betapa banyak lagi dosa maksiat kita yang belum kita taubat, yang belum kita istighfar. Maka perbanyakkanlah bertaubat dan beristighfar daripada dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Ini maksud betapa pula hal hamba yang ditutup hatinya dengan gelap sebab memperbuat ia akan maksiat dan dosa Allah. Nabi kita tu hatinya dipenuhi cahaya pun
tiap-tiap hari beristighfar sebanyak 70 kali, maka bagaimana dengan kita yang ditutup dengan maksiat gelap dosa? Artinya kita kena perbanyakkan lagi, bertingkatkan lagi bertaubat dan beristighfar. Itu maksud. Baik, maka wajib atasnya, tengok, maka wajib atasnya atas hamba tadi bersegera taubat. Pasal apa kata wajib bersegera taubat? Kalau tuan-tuan nak buat catatan, kita buat catatan. Pasal apa dia kata wajib segera taubat? Pertama, kerana menjunjung perintah Allah. Imtisal li amrillah, menjunjung perintah Allah, kerana Allah Ta'ala suruh kita cepat bertaubat, iaitu pada firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah oleh kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita kena segera minta ampun, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, kerana melambat-lambatkan taubat atau menangguh-nangguh atau menundakan taubat itu akan menjadi satu dosa yang lain pula. Itu mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Tengok dalam kitab Matan Jawharah Tauhid. Dalam Matan Jawharah Tauhid disebut ta'khirut taubati zambun akhar. Ta'khirut taubati zambun akhar. Maksudnya apa? Melewatkan, menundakan, melewat-lewatkan taubat, menunda-nundakan taubat itu zambun akhar, satu dosa yang lain pula. Kita buat dosa, kemudian kita tak bertaubat, itu satu dosa. Kemudian kita menunda-nundakan pula taubat. Nantilah, nanti esoklah, nanti lusalah, nanti minggu depanlah, nanti bulan depanlah, nanti tahun depanlah, nanti pencenlah. Itu mana takhir, melewat-lewatkan, menunda-nundakan taubat, itu zambun akhar, satu dosa yang lain pula. Berarti nanti kita nak bertaubat kena dua kali taubat. Taubat yang pertama, kita taubat daripada dosa yang kita lakukan, dan taubat yang kedua, taubat kerana melewatkan taubat. Jadi dua kali kena taubat. Itulah puncak kita ni. Jadi jangan kita melambat-lambat menangguhkan taubat. Bahkan kita kena segera bertaubat. Dan yang ketiga, pasal apa disuruh kita segera taubat? Kerana kita tak tahu hujung jatuh kita tu nak mati bila. Takut selagi mati tak sempat taubat. Ini kita dok minta ni. Kita minta sebelum kita mati, Allah Ta'ala rezekikan kepada kita ini dapat bertaubat. Tuan. Jadi jangan tunda-tunda. Maka di sini kita kena ada rasa takut. Takut apa? Takut mati saat kita tak sempat taubat. Baik kita taubat segera. Jangan tangguh, jangan tunda. Baik. Itu situ. Kemudian apa lagi? Disuruh kita segera taubat kerana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut bahawa, iaitu apabila seorang hamba itu mengerjakan dosa dan maksiat, maka malaikat tak akan tulis lagi maksiat dan dosa yang kita lakukan itu, ditangguh sehingga 6 jam. Ini disebut dalam kitab hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ditangguh selama 6 jam.
Jadi dalam masa 6 jam tu dia bagi masa tempoh untuk kita taubat. Tapi dalam masa 6 jam tadi, lebih pada 6 jam kita tak bertaubat, baru malaikat tulis dosa kita, maksiat kita. Tapi kalau kita bertaubat dalam tempoh masa 6 jam itu, maka malaikat tak akan surat, tak akan tulis, tak akan catat dalam suratan amal kita melakukan maksiat. Inilah tuan-tuan faedah disegerakan, dituntut kita segera bertaubat. Itu sebut maka wajib atasnya bersegera taubat. Cepatkan taubat, jangan tunda-tunda, jangan tangguh. Lepas tu orang tanya pula, kalau aku taubat, nanti aku buat pula. Baik aku nak taubat sekaligus ya, aku tak ada buat dah. Macam mana? Itu dia panggil suara syaitan. Jangan kita dengar. Jangan dengari. Itu bisikan syaitan. Kalau mai dalam hati, itu namanya khatir syaitani. Itu lintasan yang datang dari syaitan. Bisikan tu, kalau hang taubat, nanti hang buat pula. Baik tak sah taubat. Kalau nak taubat, hang buat bagi puas-puas, nanti hang cemui, hang taubatnya. Itu bisikan syaitan. Jangan kita turuti, jangan kita ikuti. Dan taubat juga, walaupun bisikan itu datang atau lintasan itu datang ke dalam hati kita, jangan kita ikut, kerana itu lintasan syaitani. Bukan malaki, bukan rabbani. Bukan rabbani. Taubat jangan tunda. Baik. Jadilah syah dan maka jika hendak engkau akan taubat, kita nak buat lagu mana? Kalau kita nak bertaubat, mula-mula sekali nak buat lagu mana? Ni, mula-mula sekali, iaitu tiada sunyi daripada tafakkur. Kalau kita nak bertaubat tu, yang pertama sekali kena berfikir. Fikir apa? Bukan fikir nak taubat ke tak taubat. Dah, bukan fikir tu. Fikir hujung jatuh dia. Aku buat dosa, kemudian kalau aku tak taubat, apa kesan dia? Fikir yang tu. Kerana orang yang buat dosa maksiat tu tuan-tuan, maka ada baginya dua kesan. Yang pertama dia panggil kesan zahir, yang kedua kesan batin. Maka kesan zahir ini dia panggil athar al-ma'siyah az-zahirah. Kesan-kesan maksiat zahir pada zahir tubuh badan kita. Dan yang kedua dia panggil athar al-ma'siyah al-batinah. Kesan-kesan batin sebab kita melakukan maksiat. Dia ada dua kesan. Bila kita buat maksiat, dia akan ada kesannya pada tubuh badan kita. Bila kita buat maksiat juga kita tak bertaubat, akan terdapat kesannya dalam hati kita. Jadi kena fikir, apa kesan? Jangan kita nak, kalau kita bunuh orang tanpa ada apa-apa alasan, cuba fikir, apa kesan dia? Kita bunuh orang, contohnya, apa kesan dia? Begitu juga kalau kita tipu orang, kita bohong orang, apa kesannya daripada kita tipu kawan kita? Akan rosak persahabatan, kan? Jadi bila kita fikir pada kesan tu, aku kalau bohong kawan aku, akan rosak persahabatan aku dengan dia. Maka kita fikir gitu, insya-Allah kita tak jadi nak tipu. Itu pentingnya tafakkur. Sebab tu 3 perkara yang kita sebutkan dulu yang boleh melepaskan kita daripada tertipu daya, iaitu 3 perkara. Ada fikir, akal, yang kedua ada ilmu, dan yang ketiga ada ma'rifah. Al-aqlu wal-ilmu wal-ma'rifah. Ada akal, akal fungsinya berfikir.
Lepas tu ada ilmu, pengetahuan, ada makrifah, ada pengenalan. InsyaAllah ini menyelamatkan kita daripada makaidi syaitan, segala bentuk tipu daya syaitan, dan menyelamatkan kita daripada ghurur, segala bentuk tipu daya ataupun terpedaya. Guna akal. Habis. Nanti kita bincang lain situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-habib al-ali al-qadri al-azim al-jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna inda hajatina ilayh wa la tansanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.